Suatu ketika dahulu di tanah Jawa sana, terdapat beberapa orang ulama yang dikenali sebagai wali sembilan, ataupun dalam bahasa Jawanya wali songo. Wali sembilan ni sebenarnya satu kabinet ataupun satu dewan pemerintahan Islam yang berpusat di Demak, kerajaan Demak ketika itu. Dia ada ramai ulama dalam tu. Lepas seorang meninggal, seorang ganti. Seorang meninggal, seorang ganti. Begitulah seterusnya. Tapi dalam ramai-ramai itu yang terkenal, yang paling terkenal ialah 9 orang. Yang pertama namanya Sunan Gresik. Yang kedua namanya Sunan Ampel. Yang ketiga namanya Sunan Bonang. Yang keempat namanya Sunan Derajat. Yang kelima namanya Sunan Kudus. Yang keenam namanya Sunan Giri. 7 Sunan Kalijaga ataupun Sunan Kalijogo. 8 Sunan Muria. 9 Sunan Gunung Jati. Jadi mereka ni yang paling terkenal lah. Sebenarnya setiap kali kabinet tu ada 9 orang. Bila satu orang, 2 orang meninggal, dia agak masuk orang baru. Dia ada beberapa lapis. Tujuan saya memulakan kuliah pada malam ini dengan cerita Wali Songo ni, sebab sebentar lagi kita akan masuk bahagian isi itu ada kaitan dengan cerita Wali Songo ni. Tu lah. Saya ada cerita. Dia hadirin yang dirahmati Allah sekalian. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah dia bunyi zikir Imam Al-Ghazali untuk hari ini. Setiap satu hari ada satu zikir. Zikir harian dia. Hari ini la haula wala sebanyak 1000 kali. Sebelum ini kita ada sentuh dah. Sekadar mengingatkan bagi sesiapa yang ingin beramal. Tak beramal pun tak apa, banyak lagi zikir-zikir yang lain. Untuk hari Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Untuk hari Isnin, La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. Untuk hari Selasa, selawat. Apa-apa selawat 1000 kali. Untuk hari Rabu, Astaghfirullahalazim 1000 kali. Untuk hari Khamis, Subhanallahil azim wa bihamdih 1000 kali. Hari Jumaat, Ya Allah 1000 kali. Hari Sabtu, La ilaha illallah 1000 kali. Inilah zikir-zikir Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam perkongsian kita kali ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali kuliah yang lepas. Cuma kali ini saya tak sertakan notanya untuk kuliah yang lepas tu. Saya cerita je lah. Antara perkara yang kita temui dalam pertemuan yang lepas ialah satu tentang syair dan lagu. Syair dan lagu yang berkaitan dengan agama dibolehkan. Kata Nabi Muhammad, maksudnya sesungguhnya sebahagian daripada syair itu mengandungi hikmah. Ada kebaikan dia. Riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, dalam pengajaran boleh masuk syair dan lagu, tapi tak boleh banyak. Kena sikit-sikit je. Yang ketiga, bagi Imam Al-Ghazali, semua alat muzik boleh dimainkan asalkan tidak bercampur dengan perkara-perkara yang haram. Contohnya lirik dia. Lirik dia cerita pasal kelucahan, pasal percintaan apa semua tu tak boleh. Ataupun dalam majlis yang alat muzik tu dimainkan ada arak, ada pergaulan bebas, benda-benda maksiat tak boleh juga. Ataupun bila kita main alat muzik itu tiba-tiba leka, lalai, lambat semayang, terlepas semayang, lagilah teruk. Itu pun tak boleh juga. Sekiranya main alat muzik itu tidak terlibat dengan benda-benda yang bertentangan dengan agama, boleh, menurut Imam Al-Ghazali. Yang keempat, syair-syair dan lagu-lagu ni biasanya tak lari daripada 4 perkara. Yang pertama, kisah cinta, kisah rindu. Itulah lirik dia. Yang kedua, keelokan orang yang kita rindu, cantiknya orang yang kita rindu. Yang ketiga, seronoknya bercinta, indahnya alam percintaan. Yang keempat, sedihnya kerana perpisahan, fras.
Kita sebut hari tu Fras menungging, Fras menggolek, Fras mengguling, semua ada. Inilah 4 benda yang cukup masyhur dalam lirik-lirik lagu. Dan kita pun sedia maklum, lagu-lagu yang top, yang menduduki carta teratas biasanya lagu-lagu yang berkait dengan fras. Dengan apa, kekecewaan. Lirik-lirik yang pasal kekecewaan ni dia cukup mudah menarik perhatian orang. Cukup orang suka dengar. Yang kelima, cerita pasal Rasulullah sempena dengan bulan Maulid Rasul. Nabi Muhammad ni sungguh pun dia paling cantik di dua, cantik di dalam. Tapi dia selalu juga berdoa minta Allah cantikkan zahir dan batin dia. Itu orang yang dah sedia cantik dah. Kita yang tak cantik ni lagilah nak kena doa lebih. Hari tu kita bagi mandi kan. Siraman yang pertama tu bacalah apa-apa doa. Kita sekadar bagi contoh. Siraman yang pertama tu minta dalam hati, ya Allah, engkau sihatkanlah diri aku. Kan? Ya Allah, engkau bersihkanlah diri aku. Siraman yang kedua, ya Allah, engkau sucikanlah diri aku. Siraman yang ketiga, ya Allah, engkau sihatkanlah diri aku. Siraman yang keempat, ya Allah, engkau kuatkanlah diri aku. Siraman yang kelima, ya Allah, engkau cantikkanlah diri aku. Sambil-sambil kita mandi tu, kita boleh dialog dalam hati, boleh berdoa. Dia tak kacau pun. Tak kacau pun mandi kita. Kalau kita tak berdoa, tak berzikir pun dalam hati, masa mandi tu kita menyanyi ataupun duduk diam saja, rugilah. Yang keenam, sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni satu orang yang sabar. Banyak kisah-kisah yang berkait dengan sabar dia. Contoh yang kita ambil minggu lepas, tentang yang Abang Muzah cakap tu, Yahudi lontar najis. Tiap-tiap hari Nabi Muhammad lalu situ, setiap kali Nabi Muhammad lalu, dia baling najis. Satu hari tak ada dia. Nabi Muhammad pergi ziarah. Ziarah dia pun rasa sedih. Masuk agama Islam.